Baik, sekarang kita akan teruskan dengan analisis bersama Asmawi Bakiri, bekas pemain kebangsaan yang turut mengulas perlawanan antara Terengganu dan Stallion petang tadi, Akbar. Bersama dengan Bert. Semangat tu ulasan Bert. Okay, saya pun suka dengar. Baik. Mawi, satu keputusan yang adil untuk pasukan Terengganu. Melepaskan gol awal. Dua gol itu dia perolehi di penghujung perlawanan. Satu di penghujung first half dan yang kedua di masa kecederaan. Seri adil untuk Terengganu? Main di Kuala Terengganu? Tak adil. Okey. Kenapa? Tak adil dari segi kalau on paper sebelum perlawanan pasukan yang Terengganu nak hadapi sekarang ni perlu dicuri mata 3 mata kerana bermain di tempat sendiri dan atas masalah pasukan lawan yang 2 kali menerima kekalahan dengan dua jaringan yang besar. Betul. Jadi itu pada awalnya. Yep. Tetapi betul saya tertarik bila Salinuddin maklumkan tadi memandang rendah kepada pasukan lawan. Akibatnya di awal minit selalunya bila sesuatu pasukan kosong ke 15 minit menjadikan gol awal tu dia will settle down the everything punya permainan. Dan itu yang berlaku untuk pasukan Laguna. Bila satu sepakan free kick ini saya anggap yang terbaik dan ini adalah satu sepakan yang pertama mereka dapat, pertama percubaan. Kesilapan Suhaimi dan dihukum dan menyebabkan agak tak settle down untuk pasukan Terengganu pada awalnya. Okey. Dan sikit sebanyak kalau kita lihat dari segi statistik penguasaan bola lebih kepada Terengganu. Tetapi ada 8 percubaan yang kita nak go through tu offside sebenarnya. Adakah selain kata memandang rendah, ada tak masalah lain yang lebih besar yang Apa problem lain Terengganu? di mata Mawi sendiri? Ada 2-3 perkara tapi benda itu tidak boleh di-highlight, tidak boleh diperkatakan masalah. Satu pukul 4. Main petang. Main petang. Okey, itu perkara biasa. Tetapi pada masa sama kalau cakap masalah tu untuk pasukan Terengganu sendiri, sebenarnya saya lihat taktikal pasukan Laguna ni cukup berbeza dengan 2 kekalahan yang mereka hadapi itu. Melibatkan, kalau kita lihat apa yang berlaku ni, melibatkan pergerakan 3 pemain. Seorang penjari yang duduk di bahagian tengah, Sam, cukup membantu pasukan Laguna dari segi pergerakan masuk dalam kawasan attacking. Dan ini yang menyebabkan defender pasukan Terengganu tak settle down. Even gol pertama datang daripada Sam punya pergerakan yang dapat sepakan percuma. So sekali lagi untuk pasukan Terengganu pada awalnya memang betul sehingga separuh masa pertama jaringan lewat dihasilkan adalah kerana kesilapan mereka sendiri. Mereka sebenarnya dihalang dari segi perang taktikal daripada Coach Ernest, itu Coach Laguna. Perang taktikal perang taktikal kerana ada sedikit corak permainan yang ini dipanggil disiplin permainan. Maknanya kalau satu marking tu marking saja. Kalau jadi defend je. Ini yang berlaku pada pasukan Laguna. Okey, tapi itulah sayangnya apabila kita beraksi di gelanggang sendiri tapi kita menerima keputusan seri, hampir kalah sebenarnya. Kalau bukan masa 5 minit masa tambahan itu diberikan. Okey, baik Mawi. Berita baiknya untuk Terengganu kerana Bali United kalah kepada pasukan Central Coast Mariners. Dan ini sebenarnya membuka ruang kepada 3 pasukan, kepada Terengganu, kepada Bali United dan kepada Laguna Stallion. Maknanya 3 tim ni ada peluang sebenarnya untuk mara ke peringkat seterusnya. Jadi apa strategi ni perlu oleh Terengganu sebab hari itu draw dengan Bali dan draw pula sekali ini dengan pasukan Laguna Stallion. Best Akbar. Kalau Akbar cakap pasal statistik ni best untuk kita rungkaikan dalam grup ni. Betul. Sekarang ni point 654 untuk 3 pasukan di atas. So untuk jadikan balik, kita balik melihat perkara ini, melihat kepada berlakunya perlawanan selepas ini, iaitu Terengganu akan pergi ke Laguna di tempat lawan. Kemudian Bali akan bertemu balik dengan Central Coast. So dekat sini dia punya tricky dia punya best ni nak main teka-teka ni. Of course Terengganu perlu dapatkan curi mata lagi. Tak kisah dia sama ada dapat 3 poin, seri pun tak apa. Because Central Coast dengan Bali ni dia akan kita nak salah satu tu pasukan tu kalah. Dia jangan seri because the point tu nanti dah jadi 7, jadi 6, jadi 5. Maknanya Central Coast dengan Bali seri pun tak apa. Asli pun tak apa. Tapi dengan syarat Terengganu menang di Laguna. Because membezakan dah pergi ke 8 poin. Maknanya kalau keusahaannya begitu, mana ada peluang lah? Ada peluang. Because peluang tu sekali lagi dia akan tengok baki perlawanan ni. Contoh kalau dilihat di sini Terengganu akan pergi bermain di away 2 perlawanan. Satu perlawanan yang cukup berat dengan Central Coast di Australia. Satu Bali di sini kena ambil mata. Jadi ini
Ini benda yang kena plan, mesti buat dan jadi. Dalam segi Tapi sebenarnya terima kasih ni. kepada Central Coast Mariners kalau Betul. dia kalah atau seri tadi. Ya, betul. Jarak jaga jauh dengan pasukan Bali. Dan kita nak bertanya juga sebenarnya, Ahad ni Terengganu akan bertemu dengan Seri Pahang. Dan after that, Liga Super. dalam masa 5 hari selepas aksi sengit separuh akhir kedua lawan KL City, dan mereka bertemu dengan Stallion Laguna juga. Macam mana tu? Akan ada sikit ke? Nak elak injek satu hal. Tapi nak kena full force lawan KL masa semifinal Piala Malaysia. Okey, mengganggu gugat, kacau memang ada. Itu dalam perancangan Tommy yang perlu Tommy lihatlah perjalanan nak ke Laguna, Stadium Laguna, tapi ada dua perlawanan kena hadapi. Yang the best team part tu perlawanan sebelum pergi ke Laguna bertemu dengan KL lagi. Separuh akhir kedua kan, mengekalkan kemenangan 1-0 tu. Nak ke final tu. Itu lagi dalam tekanan. So pada saya perancangan ketika ini untuk Terengganu saya lihat tak ada isu dari segi penggiliran pemain. Sebab kesemua dua perlawanan baki ni Tommy gunakan 5-5 pertukaran pemain itu sebaik-baiknya. Dan taktikal tu menjadi. Sama jadi hari ni. Yang sebaik biarlah 1 poin daripada tak ada poin. Tapi setelah pertukaran taktikal, iaitu tukar Adisak, keluarkan Ivan, korbankan Ivan, keluarkan Rilo, masukkan Syami, jadi masukkan Hakim. Jadi dia dah ada plan B, mana bahagian mana yang perlu diubah untuk menang ataupun dapatkan poin, perlu disusun pula kepada dua perlawanan sebelum pergi ke stesen Laguna. Getih juga tu kan. Semi final tu mau kena full force. Nak pergi final Malaysia Cup. Lepas tu nak kena terbang pula ke tempat lawan untuk bertanding dengan Laguna Stallion. Apa pun all the best kepada pasukan Terengganu. Terima kasih kepada Mawi. Terima kasih, Mawi. Walau dah buat ulasan dan bersama dengan kami di Nadia Arena. Terima kasih sekali lagi Mawi. Okey, baik, itulah ceritanya di Kuala Terengganu di mana kemenangan 6-3 Central Coast ke atas Bali United petang tadi menaikkan mereka ke puncak liga dibezakan dengan satu mata dengan Terengganu di tempat yang kedua, Bali United di tangga yang ketiga dengan kutipan 4 mata daripada 3 perlawanan. Okey, sekarang kita nak bersama dengan wartawan yang buat liputan di Kuala Terengganu, Fajrul Suhaimi. Assalamualaikum. Khabar Fad? Boleh dengar dengan jelas? Waalaikumsalam. Akhbar sehari. Alhamdulillah sihat dan jelas dengan dengar dengan jelas Akhbar. Terbaik. Okey Fad. Fad berada di sidang media bersama dengan KM Terengganu. Jadi kita dah dengar tadi pandangan daripada Sony Norde. Jadi ada apa-apa tak perkongsian yang kita nak dengar daripada Tommy, Ketua Jurulatih Pasukan Terengganu tentang perlawanan yang menyaksikan pasukan mereka seri menentang Stallion tadi? Baik Akbar, kalau saya boleh kongsikan mengenai apa yang berlaku di bilik sidang media pasca perlawanan sebentar tadi, kita boleh saksikan dua mood yang berbeza di antara Terengganu FC yang diwakili oleh Tomislav Sembrekna dan juga mood yang berbeza dibawa oleh pengendali Stallion Laguna Ernest Nieras ke bilik sidang media, di mana saya mulakan terlebih dahulu dengan pasukan tuan rumah pasukan Terengganu. Perkataan yang dilontarkan oleh Coach Tommy adalah serba tidak menjadi, mereka tidak bermain bola sepak yang sebenar yang beliau mahukan seperti mana Terengganu beraksi sebelum ini. Dan pada pandangan saya secara peribadi Akbar, satu kerugian besar, satu kerugian besar, dan yang kedua, Terengganu bernasib baik, mujur mereka tidak kehilangan mata, mereka tidak tewas kepada Stallion Laguna. Dan Tommy juga memaklumkan dia mengambil tanggungjawab sepenuhnya di atas keputusan dan persembahan pasukan pada petang ini. Dan apa yang menarik juga untuk saya kongsikan, Tomislav memaklumkan bahawa sepatutnya kalau dia boleh undur semula masa, mungkin dia tidak menurunkan kesebelasan utama yang beraksi pada petang sebentar tadi Akbar. Disebabkan apa? Beliau merasakan satu kerugian apabila menurunkan barisan first 11 terbaik Terengganu, namun gagal beraksi seperti mana yang beliau harapkan. Dan lebih baik dia kata, lebih baik diturunkan second squad kalau dengan cara persembahan sebegini. Itu pandangan yang saya boleh katakan satu key point yang menarik ketika sesi sidang media sebentar tadi di pihak di camp Terengganu Akbar. Okey, sempat bersama dengan Ketua Jurulatih Pasukan Stallion Laguna yang saya kira mereka gembira pulang dengan satu mata daripada gelanggang Kuala Terengganu. Ada sempat bertemu dengan beliau?
Betul Akbar. Ya. Sebenarnya menerusi perbualan saya secara peribadi selepas sesi sidang media, dia bersetuju dengan pandangan saya bahawa keputusan seri tapi sebenarnya kemenangan moral booster untuk Stadium Laguna Akbar. Yep. Selepas 2 perlawanan awal mereka dibolosi 14 gol. Wow. Di belasah Bali 5-2, di belasah Central Coast Mariners CCM dengan keputusan 9-1 silap saya. Yep. 14 gol dibolosi dalam 2 perlawanan sebelum ini dan hari ini petang ini beraksi di Terengganu yang turun selaku pasukan pilihan, mereka berjaya meraih mata dan hampir menang sebenarnya Akbar. Itu satu kemenangan mentaliti moral booster yang cukup diperlukan oleh pasukan kerdil daripada Filipina ini. Itu sendiri diakui oleh Ernest Nyeras yang mengakui bahawa pasukannya pasukan yang kerdil dan mereka sebenarnya Akbar, saya suka untuk saya kongsikan pasukan ini di Liga Utama Filipina merupakan antara pasukan yang paling bajet rendah untuk setiap musim Akbar. Pasukan baru sebenarnya. Bermakna semangat mengatasi segala-galanya untuk mereka. Baik, saya sempat meninjau IG story Fad sebelum game. Mood player-player, Fad ucap all the best kepada Terengganu. Mood player nampak gembira sebelum perlawanan. Tetapi selepas perlawanan, gambarkan bagaimanakah mood pemain-pemain di kamp Terengganu selepas mereka hampir tewas dan meraih keputusan seri. Mungkin boleh kongsikan, Fad? Betul Akbar, seperti mana kalau kita lihat, dengarkan apa yang Sony Nordin maklumkan ketika selepas perlawanan tadi, beliau maklumkan mungkin mentality sedikit, underestimate ataupun overconfident ke atas pihak lawan. Seperti mana yang saya maklumkan tadi, kita tahu mereka hadir ke Kuala Terengganu seperti mana laporan saya dengan rekod yang tidak begitu baik, tewas 2 perlawanan, di belasah pula tu Akbar. Jadi saya rasa Terengganu sebenarnya perlu menyalahkan diri mereka sendiri di atas keputusan pada petang ini. Namun mujur Akbar, keputusan dalam satu lagi kumpulan G di antara Bali United dan juga CCM memihak kepada CCM dengan keputusan 6-3. Jadi kalau ikutkan kedudukan dalam kumpulan G ketika ini, kesemua pasukan sebenarnya masih memiliki peluang untuk mara ke pusingan seterusnya Akbar. Okey, baik, yang terakhir sempat saya ingin bertanyakan, tadi ketika siaran langsung kita dapat tengok ada sekelompok kecil saja penyokong-penyokong. Jadi nampaknya sambutan agak kurang di Kuala Terengganu. Mungkin Fad boleh kongsikan, tapi kita tengok Padang sangat memuaskan tadi, Fad. Okey, kalau cerita pasal penyokong ataupun fans Terengganu ni Akbar, jumlah yang diumumkan tadi kehadiran adalah seramai 2,120 orang penonton yang hadir. Jadi saya kira itu dah cukup baik memandangkan hari kerja beraksi di sebelah jam 4 petang. Dan saya rasa itu satu perkara yang cukup baik kepada pasukan Terengganu. Namun sayangnya Coach Tommy juga memohon maaf ketika sesi sidang media tadi kepada penyokong Terengganu kerana mereka hadir ke stadium sudah semestinya dengan harapan besar untuk melihat pasukan Sang Penyu meraih 3 mata, namun sebaliknya berlaku. Dan berbalik kepada soalan kedua Akbar, keadaan Padang sangat-sangat baik. Saya setuju Akbar, Padang di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Gobadak ini merupakan antara salah satu Padang yang terbaik saya kira ada di Liga Malaysia kita. Okey, baik. Terima kasih Fadrul. Hati-hati balik ke KL. Jangan lupa nasi dagang atas tol. Bawa mari sini. Beres, boh. Assalamualaikum. Beres, boh. Waalaikumsalam.